Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Hari demi hari, berita demi berita yang amat mengejutkan untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kes rasuah Najib Razak, penyalahgunaan kuasa dan juga penyelewengan wang. Baru-baru ini tuan-tuan dan perempuan, ini bukan fitnah. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek, dengar baik-baik, ini bukan fitnah. Jadi kamu jangan nangis. Jangan pula kamu meroyan bawa kata, oh channel ni channel pemfitnah. Ini bukan fitnah. Ini sudah masuk di mahkamah. Nangis macam mana pun, ini sudah masuk mahkamah. Najib Razak sah. Pernah dapat 2.08 bilion ini, makcik-makcik. Yang tidak percaya itu sekarang kamu kena kasih terang lah. Macam mana Najib ada duit 2 bilion dalam akaun peribadi pula tu. Dia ini kerja Perdana Menteri, penjawat awam, dan saya tak tahu dia ada bisnes apa. Tapi yang ada masuk dalam akaun dia 2 bilion. Macam mana dia kumpul duit 2 bilion ni? 2 bilion masuk ke akaun peribadi Najib pada 2013. 1 tahun saja. 2013, kata pengurus bank. Ini pengurus bank yang cakap, makcik-makcik, pakcik-pakcik. Bukan jiran sebelah rumah yang cakap. Seorang pengurus bank, pengurus sebuah cawangan bank, memberi keterangan bahawa sah Najib Razak menerima lebih 2.08 bilion masuk ke dalam akaun banknya pada awal 2013. Nama pengurus bank itu Aruma Devi. Aruma Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini bahawa bekas Perdana Menteri itu telah menerima 2 bilion 81 juta 476,926 ringgit dalam akaunnya yang berakhir dengan nombor 694 di M Islamic Bank melalui 9 peringkat pemindahan antara Mac dan April tahun itu. Hanya 9 peringkat sahaja dia menerima 2.08 bilion. Soalan saya, dari mana duit itu datang dan kenapa masuk Najib punya akaun? Kalau ada bisnes lain kah, CSR kah, apakah, kenapa masuk akaun Najib? Saksi pendakwaan ke-37 itu memberi keterangan bahawa wang 2 bilion 34 juta 350 ribu kemudian dipindahkan daripada akaun bekas Menteri Kewangan itu melalui 5 transaksi antara 2 dan 23 Ogos 2013. 5 saja transaksi 2 bilion itu lesap habis dari akaun Najib. Semasa membacakan keterangan bersaksi bertulisnya, Uma Devi berkata wang 2.08 bilion itu dimasukkan ke dalam akaun tertuduh antara 22 Mac dan 10 April. Tak sampai sebulan pun, dapat 2 bilion. Ui, bagus ni. Dia memberi keterangan semasa perbicaraan rasuah 1MDB yang bernilai 2.28 bilion terhadap Najib yang berada di kandang tertuduh mahkamah. Najib pada ketika ini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.28 bilion daripada syarikat pelaburan negara. Dalam kenyataan pembukaan pendakwaan pada permulaan perbicaraan pada tahun 2019 iaitu 28 Ogos, Timbalan Ketua Pendakwa Raya iaitu Gopal Sri Ram telah berhujah bahawa jenayah itu didakwa dilakukan melalui 4 fasa antara 2011 hingga 2014. Pendakwa berhujah bahawa 9 pertuduhan pengubahan wang haram. Yang pertama itu berkaitan dengan dakwaan telah menerima 2.08 bilion yang menjadi perkara pertuduhan ketiga
dan wang itu dikatakan telah masuk ke dalam akaun tertuduh yang berakhir dengan nombor 694 di IM Islamic Bank. Okey. Kemudian pihak pendakwaan mendakwa antara 2 Ogos 2013 dan 23 Ogos 2013 tertuduh telah memindahkan sejumlah 2.034 kepada Tenor Singapura. Okey. Dia transfer kepada Tenor Singapura dalam masa 20 hari. 2.034 bilion. Okey, tak ada masalah. Masalahnya ialah kenapa masuk duit ini akaun Najib? Kenapa masuk duit ini akaun Najib? Transfer terus sajalah daripada Tenor. Kenapa nak masuk akaun Najib lagi? Pendakwa raya juga mendakwa bahawa pada masa yang sama tertuduh telah menggunakan baki. Tertuduh telah menggunakan baki 22 juta untuk membayar 4 entiti dan seorang individu. Kerana kes pendakwaan mengatakan semua bayaran ini memberi manfaat kepada tertuduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ternyata Anwar Ibrahim manja. Anwar pula. Bukan Anwar. Salah cakap. Minta maaf. Najib Razak yang manja. Baru sekejap masuk penjara sudah sakit perut. Sudah sakit perut, kena gastrik kah, kenapa kah. Kesian jugalah dia. Tapi dibandingkan dengan Anwar Ibrahim, memang nampaknya Najib agak manja lah. Biasa tinggal di Istana Kayangan. Anwar Ibrahim mendedahkan. Bagaimana keadaan dia berbanding dengan Najib Razak? Mana lebih baik, mana lebih hebat? Tapi Anwar tenang jadi penjara. Najib Razak keluar masuk pergi hospital, minta ikon ke? Itu pertanyaan. Okey. Zaman Najib perintah dulu, di lantai penjara saya tidur di lantai, kata Anwar Ibrahim. Najib Razak walaupun susah tapi dia kena bagi kipas. Ada tilam kot. Rungutan berkaitan keadaan Najib Razak di penjara termasuk yang menyamakannya dengan keadaan Nelson Mandela tidak harus dilayan, kata Anwar Ibrahim. Hebat. Kalau kamu ikut cara saya tak pedulikan perkara-perkara remeh ini, kata Anwar. Tambahnya lagi, saya dengar ada yang kata dia menderita dan Anwar dapat layanan lebih baik semasa di penjara. Lepas tu Anwar bilang, pada masa dia perintah, saya tak cakap zaman bawah Mahathir Mohamad. Saya duduk atas lantai berminggu-minggu. Sebelum doktor datang dan kata beri dia katil atas alasan klinikal untuk masalah belakang dia. Najib Razak baru berapa hari sudah dia dapat pergi hospital lah. Okey. Jadi Anwar Ibrahim pun cakap lagi, makanan pula tentulah makanan penjara, kata Anwar dalam satu wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini. Anwar Ibrahim pada ketika itu telah menjalani pemenjaraan selama 10 tahun sepanjang hidupnya, iaitu 20 bulan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 1970-an dan 5 tahun dari 1999 sampai tahun 2004 dan 3 tahun dari 2015 sampai 2018. Wow. Najib Razak baru tidak sampai 1 bulan lagi. Sudah cukup sebulan. Sudah cukup sebulan. Patut kita raikan dengan kek ini. Nanti saya kasih belanja kek. Kita mesti raikan cukupnya 1 bulan Najib di penjara. Baru 1 bulan. Rasa macam 10 tahun pula kan. Okey, so harap-harap Najib Razak lepas ini tubuh badan dia lebih kuat, lebih kuat imun badan dia untuk lawan keadaan yang memang tidak sempurna di penjara. Memang tak seronok pun di penjara. Itulah waktu buat salah dulu, ndak kau pikir sudah masuk di penjara sengsara kan, sakit, panas. Jadi ini satu pengajaran untuk orang-orang yang ada kuasa, yang ada risiko untuk dapat banyak rasuah. Sebelum curi, sebelum rompak, sebelum minta rasuah, pikir-pikir dulu.
sebelum susah. Nanti susah, baru kau susah. Oke, selamat hari Minggu kepada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye.